biasa, saya Azaria Abu Bakar daripada Pustakaan Sains dan Teknologi. Okey, terima kasih juga kepada pensyarah anda kerana membuat kelas tempahan kemahiran yang untuk berlangsungnya pada hari ini. Kalau tak silap saya, hari ini Scopus ya Puan. Okey, Scopus. Okey, jadi terima kasih juga kepada anda semua yang memberikan masa untuk hadir ke kelas kemahiran ini. Okey, jadi di sepanjang kelas kemahiran ini berlangsung, sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan yang anda ingin ajukan, bolehlah tulis di ruangan chat yang kami sediakan, yang tersedia kat tepi tu, ataupun unmute direct bertanya. Jadi kita boleh two-way communication sambil tu. Okey, jadi jangan rasa segan, jangan rasa malu lah kalau nak bertanya soalan tu, kita alu-alukan untuk bertanya terus. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita punya pengajar dan penceramah kita, beliau ialah Puan Nur Hafizah binti Mat Hanafia, Pustakawan Kanan, tidak lain tidak bukan Ketua Pustakaan Fakulti Sains dan Teknologi. Okey, jadi saya serahkan sesi kelas kemahiran ini kepada Puan Hafizah untuk diteruskan. Okey, terima kasih Cik Azari. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Semua sihat ya? Alhamdulillah. Berjumpa kita lagi. Saya rasa kita dah berjumpa untuk sesi yang sebelumnya kan? Untuk online database. Betul kan? Dengan saya kan? You all ingat lagi ya? Okey. Jadi ini adalah sesi yang kedua. Saya rasa you all akan bersama dengan saya lagi lah. Untuk beberapa sesi lagi. Okey. So, untuk kelas kemahiran maklumat pada petang ini, saya akan fokus pula pada modul LSC 200 di mana ini adalah modul yang berkaitan dengan Advanced Literature Search 1 iaitu Scopus. Kita ada banyak on database lah. Ini adalah antara on database yang lebih fokus on research lah. Alright. So yang sebelumnya tu on database yang biasa di mana you all boleh guna semua database on database yang saya pernah share sebelum ni. Cuma untuk modul yang ni dia ada kelainan di mana dia lebih pada research lah. So you all boleh guna selain daripada on database yang saya maklumkan dan saya ajar yang untuk sesi yang sebelum ni lah. Alright. So untuk modul pada petang ni saya akan share seperti biasa slide dulu and then baru saya akan buat hands on, right? So ada database dia dalam platform yang sama lah. Cuma nak tunjuk kat you all interface dia macam mana you all nak guna. Basically sama macam database, cuma ada beberapa perkara yang saya akan tekankan nantilah. Okay? Alright. So untuk modul ni, seperti biasa saya akan inform dulu lah brief mengenai modul di mana. This module help postgraduate students and researchers. Okay, sebab database ni lebih pada research. Jadi sebenarnya pihak kami lebih pada postgraduate, tapi undergraduate pun kita memang galakkan sangat untuk guna. So lepas ni once you dah habis belajar degree, so you nak further your study untuk master and PhD, so you dah tahu nak guna database Scopus ni lah. So lebih mudah lah. Okay, so actually database ni membantu untuk complete their research work. Okay, the aim of this module is to introduce peer-reviewed and citation database that produce high-quality articles for their research. Kalau macam ni lebih pada researcher and also lecturer lah. Kalau lecturer dia memang banyak gunakan database Scopus lah. Dan satu lagi iaitu ada dua lah sebenarnya. So untuk modul ni kita akan fokus Scopus. So modul yang akan saya highlight ada beberapa kat sini yang you boleh nampak. Ada 8. Okay, ini antara lah modul yang akan saya cuba share dengan you all. Okay, insyaAllah dalam masa 2 jam, dalam pukul 4 tu saya akan cuba habiskan lah. Alright. Okay, so untuk makluman Scopus ni lebih pada, okay, kalau you nampak dekat skrin saya ni, Scopus is a source, neutral, abstract and citation database created by independent subject matter experts. Okay, saya tak boleh nak share, saya tak boleh nak baca kan, so you all boleh tengok sebenarnya online database ni lebih pada index database di mana you akan dapat artikel yang mempunyai high impact, yang berkualiti, yang diterbitkan oleh expertise, oleh researcher-researcher yang pakar dalam bidang tertentu lah. Okay, ini memang lebih pada research. You akan nampak dia punya
database ni dia lebih besar lah dia punya function berbanding database yang lain. Alright? So untuk database ni sebenarnya dia ada banyak yang seperti mana saya share tadi, dia boleh juga generate report juga untuk researcher, untuk rujukan dia, untuk dia nak dapatkan artikel yang sesuai dengan subject matter dia, dan juga untuk network dia juga, networking. Okay, so dia boleh lihat juga researcher lain punya research articles yang lain, so dia boleh tambahkan lagi dia punya knowledge dan juga untuk nampakkan lagi dia punya panggil apa ni, ketampakan dia, visibility dia as a researcher lah, right? Okay, ni antara function yang ada di Scopus, right? So ini adalah navigation bar yang you boleh nampak nanti lepas saya tunjukkan secara on. Ni antaranya lah, you akan nampak sources, kategori search. So search ni macam biasalah, kita akan buat searching nanti untuk dapatkan artikel. Dan selain pada tu, you boleh juga search by author, okay, pengarang tu sendiri. And then by organisation, kita anggap sebagai satu, kita nak dapatkan keseluruhan artikel yang di bawah organisation ataupun known as affiliation. Dan juga advanced search lah, seperti mana yang saya pernah share sebelum ni, setiap database memang ada advanced search ni untuk membantu user untuk dapatkan artikel yang lebih tepat lah, okay, dan fokus or specialize pada certain area. Alright, so ada juga database ni dia provide analytics, okay? More on analytics, and then alerts, smile list and so on. So nanti saya boleh tunjuk, nanti you boleh nampak lagi lah. Okay? Okay, so yang first adalah Scopus source list. Okay, ni lebih pada kalau you nak keseluruhan dalam Scopus ni, you nak keseluruhan artikel yang berada dalam Scopus, you boleh dapatkan daripada sources lah, list. You boleh download dan you akan dapatkan senarai tersebut lah. Macam ni yang banyak lah, beratus ribu. So kalau macam selalunya researcher lah dalam certain subjek dia nak filter untuk certain keyword atau articles yang dia nak lah. Okay, ini lebih pada listing lah. Okay, sebab kat sini kalau you nampak, the Scopus list of the journal consists of index publication that are either serial or non-serial. Kita tahu ada dua kategori bahan, serial and non-serial. Okay, example of serial publications are journals, annuals. Okay, annuals ni pula kita ada report, yearbooks, directories, okay, book series, and these are assigned by ISSN. Okay, untuk bahan yang dalam bentuk jurnal, majalah lah, lebih kurang jurnal, dia adalah di bawah kategori ISSN, okay, International Standard Serial Number. Manakala untuk selain daripada serial ni, non-serial kita panggil buku lah, buku, monograf, reports, ni adalah di bawah kategori ISBN, iaitu International Standard Book Number. Kalau kita nampak buku-buku kan, kebanyakannya ISBN lah. Kalau majalah ataupun jurnal, itu adalah SSN, right? Okay, so from the browser source tab, you have the option to download a complete source list, title list to Microsoft Excel. Okay, kalau you nak cuba, you boleh nampaklah keseluruhan bahan yang berada di dalam database Scopus ini. Okay. Okay, so seterusnya, okay, ini yang seperti mana yang saya pernah maklumkan sebelum ni. Okay, database Scopus juga dia ada function untuk basic search. Iaitu dia ada banyak kategori. Basic search untuk dokumen dulu, di mana you akan buat searching untuk artikel, untuk dokumen lah, tajuk-tajuk artikel ataupun tajuk bahan tersebut. Jadi dia ada 3 kat sini. So first adalah by documents lah. You search artikel based on untuk dapatkan bahan under tajuk untuk dokumen tersebut. Okay, sebagai contoh, you just letakkan tajuk contoh kat sini, virus outbreak. So dia akan result dia akan based on berapa banyak dokumen yang berada di dalam Scopus. Okay, so you boleh gunakan function yang saya pernah share sebelum ni, iaitu function yang searching strategies, iaitu menggunakan quotation marks, okay, Boolean operators and so on. You boleh gunakan juga di dalam database Scopus. Okay.
Okey, selain pada tu, kalau you dah buat searching dan dapat result, once you dah klik pada setiap artikel tersebut, you boleh download. Okay, save to PDF. Tapi depends, ada setengah artikel yang tak ada dalam tak dilanggan, kita hanya akan dapat yang abstract sajalah. Ataupun kalau yang open access di mana semua artikel tu memang free. Kalau you search dekat mana-mana platform, you memang free, so you boleh dapat, you boleh save to PDF. Alright. Okay, ni untuk dokumentitis lah. Okay, and then you juga boleh save to PDF untuk document details. Ni kalau mungkin you nak tunjuk dekat supervisor you kan, details untuk artikel ni. So you boleh juga download, boleh juga save to PDF untuk document details. So ini adalah document details dia lah. Tajuk, ngarang and details untuk bahan tersebut lah. Kalau jurnal artikel dia ada jurnal title, tahun penerbitan and so on. Right? Kalau ada daripada ada link platform elektronik, so dia akan bagi link. So ini adalah details, dokumen details yang you boleh rujuk lah kalau you save to PDF ni. Okay. So ini adalah yang sebenarnya yang penting untuk you dengar, di mana kalau you nak dapatkan full text PDF, right? Sebenarnya database Scopus ni yang seperti mana saya share tadi, dia adalah satu index database. Kalau you perasan, kalau on database yang saya share sebelum ni, dalam database tu itself dia dah ada full text collection. Dan juga yang bukan full text lah, yang kalau kita tak langgan, kita tak dapat full text lah. Tapi kalau untuk Scopus ni, perbezaan dia dengan dengan online database lain, okay, dia adalah satu indeks, dia hanya indeks maklumat artikel. So you kena fahamkan dekat sini konsepnya, Scopus ni adalah indeks database yang hanya indeks maklumat. Kalau you nak dapatkan full text artikel dalam database Scopus, you kena pergi dekat view at publisher, di mana dia akan ke page publisher asal. Sebagai contoh tajuk yang ni lah, impact of COVID ni. Ini memang Scopus ni dia hanya indeks maklumat je. Dia hanya tarik maklumat artikel saja. Jadi kalau you nak dapatkan full text, you kena pergi kat view at publisher, dia akan pergi dekat contoh dekat SignDirect ataupun dekat Emerald ataupun dekat ProQuest, dekat ECM Digital Library, mana-mana database yang kita langgan lah. So itu maksudnya view at publisher, maksudnya publisher asal artikel tersebut. Okay, so dia akan pergi. Kalau dia pergi tu ke so tak pasti sama ada kalau kita langgan, you boleh dapat. Kalau kita tak langgan, you hanya dapat maklumat sajalah. Full text tu you tak dapat. Okay, so kalau tak dapat seperti mana saya maklumkan sebelum ni, don't worry, you boleh menggunakan perkhidmatan interlibrary loan. You boleh mohon dekat pihak kami. Kalau lebih mudah, you pergi dekat OPEC. Kalau dekat on database tu, collection tu, yang saya pernah share dulu kan, yang you nak search kat buku tu, dalam OPEC tu ada satu platform untuk account you tu, you boleh buat perkhidmatan, you boleh mohon interlibrary loan untuk dapatkan artikel ni daripada luar. Dalam OPEC account tu juga you boleh renew buku. Okay, saya rasa you dah lah you pernah guna ketak, tapi dalam tu banyak, selain daripada kemudahan interlibrary loan, you boleh renew buku you boleh tengok denda you, ada banyak kat dalam tu. So saya harap you all cuba buka lah OPEC tu dan nampak dia punya maklumat-maklumat yang you boleh dapat dalam tu. Okay, so balik pada yang ni. So untuk dapatkan full text, you memang kena klik dekat view at publisher ni. Dia tak ada cara lain dah. Unless kalau dia open access, you boleh terus save to PDF ataupun you boleh download. Okay, download ni untuk certain artikel yang open access sahaja. Okay, so kalau yang dilanggan atau tak, dia akan pergi direct kat view at publisher, online database asal untuk artikel tersebut. So dia akan pergi contoh ke ScienceDirect. Ini sebagai contoh. So artikel ni berada di ScienceDirect sebenarnya. Maksudnya artikel daripada database asal dia ScienceDirect. Tapi Scopus dia indeks maklumat artikel ni di Scopus, di mana sebenarnya
Mengapa dia index? Maksudnya ini adalah artikel yang bagus lah, yang berkualiti, yang memang ada decide oleh dan di-review oleh researcher-researcher lain. So, tak semua artikel yang diindeks oleh Scopus. Hanya artikel-artikel tertentu yang dipilih sahaja yang akan diindeks oleh Scopus. Yang mana yang ada mengikut kriteria-kriteria tertentu lah. Dia adalah dia punya proses-proses dia kan. Jadi, once artikel tu dah, kalau dah diindeks di Scopus, pihak kami akan andaikan artikel ini adalah artikel yang bagus. So Scopus ni lebih much better than database lain lah. Tapi saya tak cakap database lain tak bagus, tapi orang cakap Scopus ni lebih dia kalau researcher kan, lecturer dia memang dia akan fokus on Scopus sebab kadang-kadang dia buat research data mengenai certain. So dia nak tengok artikel dia di index tak. Dia ada mohon dan artikel tu di index tak. Jadi berjaya di index. Jadi artikel pensyarah tersebut berada di Scopus. Dia pun boleh tengok artikel di dalam Scopus juga. Okay. Ramai lecturer kita pun ada banyak artikel yang nanti saya tunjukkan under UiTM punya artikel pula. Okay, ni saya fokus on document dulu. Okay. Ini by author. Okay, tadi by document kat sini. Link tag ni, documents untuk buat searching, basic searching lah untuk tajuk. Tapi untuk author ni kita nak tengok pula author ni dia ada buat research tak untuk certain area atau mengikut bidang ni lah. So you boleh buat searching under nama lah, nama author tersebut. Kadang-kadang you tak tahu kan, so you boleh cuba. Mungkin you nak try tengok you punya lecturer, supervisor you kan. Mungkin dia punya bidang pun dalam bidang yang sama, scope yang sama. Jadi you boleh buat searching. Ataupun you dah biasa dengan certain author ni. Mungkin lecturer you selalu inform researcher ni dia memang banyak buat bidang you kan. So you boleh buat searching under nama author tersebut. So you hanya fokus artikel di bawah author tu sahaja. So dia takkan author lain lah, hanya artikel yang di bawah author tu yang dia buat lah. Okay. So you kena masukkan first name dengan last name lah macam biasa. Lalu nama kita ni first kat sini lah. Saya Nur Hafizah, saya kena letak nama saya kat sini. First name saya Nur Hafizah. So nama ayah saya dekat last name. Okay. So you klik search, so you akan dapat. Kalau tak dapat tu mungkin maklum nama tu tak betul ke, tak lengkap ke. So you kena pastikan nama tu betul lah. Okay. Okay, ni adalah result untuk nama tadi. Okay. So untuk nama tadi ni, so you kena tahulah author tu daripada organisasi mana. Sebab kalau you ikut logik lah kita ni, nama kita ni bukan nama kita je yang nama kita ni. Banyak nama saya Nur Hafizah, ramai orang nama Nur Hafizah kan. So kalau you search nama saya mungkin ada nama saya daripada universiti lain. Okay, so you kena select lah daripada organisasi mana pula. So kalau dia keluar 10 tu you kena select mana author yang you nak tu. Okay. Alright. So ini adalah author metric overview. Okay, di mana you kalau you buat searching untuk by author tadi, sebenarnya you boleh lihat lebih kurang macam trend lah prestasi author ni. Di mana kalau author ni dia buat banyak research untuk dia ada banyak artikel lah dalam Scopus ni, you boleh nampak berapa orang cite artikel di dalam Scopus ni, berapa orang refer. So ini ada trend lah, citation trend ni, berapa orang cite artikel dia. So you boleh tengok untuk Tengku Syahrul Anwar ni pensyarah, saya kira pensyarah UiTM Shah Alam. Okay, ni you boleh nampak dia punya trend and then berapa dokumen yang diindeks. Maksudnya artikel yang diindeks oleh Scopus yang dia buat lah ada 44. So berapa orang cite artikel dia? Lebih kurang 534. Tapi 534 orang yang cite, tapi dia punya dokumen 360 yang tajuk tu lah, tajuk yang di cite tu. Okay, H-index ni lebih pada kiraan lah. Lagi tinggi H-index researcher tu lagi bagus lah. Maksudnya dia adalah researcher yang lagi orang nampak yang lebih orang kenal lah Banyak refer dia lagi, ramai refer dia lagi terkenal lah as a researcher.
Dan banyaklah network ramailah researcher lain akan collaborate dengan dia ataupun bersama-sama dengan dia untuk buat research lagi yang lain, untuk research yang akan datang. Okay. So dalam Scopus ni, you boleh view semua artikel yang di bawah author ni. Ada setengah tu yang ada link, ada setengah tu tak ada. Mungkin ada setengah tu dia hanya senaraikan sahaja. Mungkin artikel tu tak di-index tapi dia hanya senaraikan sahaja. Okay, yang mana di-index tu you akan dapat link lah. Yang mana aktif tu, okay, you akan dapat link. So ada banyak maklumat lain. Contoh, you boleh juga tengok dokumen daripada siapa yang cite artikel dia. So banyak maklumat yang lain yang you betul. Siapa co-author dia yang collaborate dengan dia. Dia sebenarnya database ni pada saya, Scopus ni, dia simple je tapi dia boleh dapatkan banyak sangat maklumat yang berkaitan dengan researcher ataupun research tersebut. Okay, ini kalau you nak tengok topik researcher ni, dia selalu buat research on what subject or what topics. So you boleh pergi dekat bahagian topik, you boleh tengok. Nanti saya tunjukkan secara hands on. Okay, siapa yang collaborate dengan dia. Okay. And also you boleh juga buat analisa daripada researcher. Selalunya yang akan tengok ni selalunya lah, saya nampak researcher tu itself. Ataupun rakan-rakan dia lah yang mana mengenali researcher tersebut lah. Okay. Macam kita tak kenal kan, tapi kalau kita selalu dengar nama dia, mungkin dia selalu buat research pasal subjek kita tu, mungkin kita nak tengok dokumen dia kan. So kita boleh melalui author lah. Alright. Okay, ini contoh untuk author ni. You boleh tengok berapa banyak dokumen dia buat dalam bentuk analisa by figure lah, by chart. So you boleh nampak, you boleh clear lagi daripada tadi kan. So ini lebih jelas lagi lah. Source ni you boleh tengok daripada sumber mana artikel dia. Right? Okay, itu adalah by author. Okay, saya dah tunjukkan dua tadi kan. Search by documents and also search by author. So seterusnya saya akan tunjukkan by affiliations, di mana affiliations ni lebih pada searching under organisation. Okay, kita ni dalam warga UiTM kan, mestilah kita nak search artikel under UiTM, betul? So nanti kita boleh tengok yang berapa banyak artikel UiTM ni diindeks di dalam Scopus. Nanti you boleh nampak lah. Right? Alright, so kat sini, ini yang lama. Mungkin dah bertambah dah dokumen yang dalam Scopus yang telah diindeks. Okay, contoh dia akan keluar lah berapa banyak. Okay, 20,000 ke atas lah, 27, mungkin dah lebih pada 27,000 dah, mungkin 30,000 kan. So you boleh go through satu artikel yang diindeks ni under organisation UiTM. And then selain daripada organisation ni, actually you boleh kalau you scroll bawah nanti masa satu week on, you boleh tengok by subject. Untuk bidang you, berapa banyak artikel yang ada dalam di bawah UiTM. Okay, so you boleh nampak lagi siapa collaborate dengan author dan and so on. Alright, so ini advances. So macam sebelum ni pun saya share, advances ni penting kalau you punya result tu banyak, so you boleh filter siap-siap. So you boleh gunakan advances. Macam sebelum ni juga, saya nak tekankan pun, saya dah share dengan you kan sebelum ni. Cuma dekat Scopus ni, interface dia dia ada guide you lah. Dia ada letakkan boolean, dia dah letak siap-siap, cuma you hanya klik je plus ni. Kalau you letak contoh computer and contoh saya dah lupa, computer and artificial intelligence, AI. So you boleh computer and then you klik je plus ni, dia akan keluar N kat sini. Tak payah nak type N dah. So dia ada function-function dia lah untuk you guna advanced search ni. Okay. Alright. Okay, ni antara contoh dia lah. Nampak tak dia punya keyword banyak. Okay, kalau you nak filter siap-siap, you boleh lah contoh kat sini, dia macam ni, researcher ni dia nak search by keyword economic and Islam. Okay, tapi dia nak fokus on organisation IIUM, UIA punya artikel.
Lepas tu dia nak limit lagi, dia nak all, and lepas tu all pula. Ataupun UKM, ataupun UM, ataupun UUM. Jadi dia dah set kat situ, dia nak artikel ekonomi Islam ni di bawah organisasi mana. So you boleh gunakan operators yang dia provide kat sebelah kanan. Okay, so affiliation ni kat bawah ni. Kena klik lah field codes ni, affiliation. Ada tambah kat sini. So dia keluar lah. So you just type lah nama organisasi tersebut. And then you search, dia akan okay lah result. Alright. Ini contoh result tadi yang you buat searching by advanced search tu. Dia tak banyak sebab you dah filter siap-siap lah. Okay. Kalau tak buat macam ni pun, you boleh melalui basic search tadi, you boleh filter organisation yang dia akan provide referral result kat sebelah kiri. So ada dua cara lah. Basic search by document study ataupun advanced search. Alright. Okay, ni contoh lagi. Okay, virus outbreak and blood or COVID not infect. So ini adalah antara searching teknik yang digunakan lah untuk didapatkan artikel yang lebih spesifik, result yang lebih spesifik, right? Ni saya dah share sebelum ni kan, so semua dah tahu dah. So you all dah guna ke yang database yang lain tu? Yang saya dah tunjukkan strategi sebelum ni. Dah guna database lain. Hopefully you dah gunalah. Okay? Alright. So ni seterusnya, okay, daripada tu ada juga field codes. So dekat bahagian filter kategori tu, you boleh juga filter under certain code kat sini. Okay, so ada banyak. Dia lebih pada filtration jugalah, focus on affiliation, author and so on. So ada banyak cara untuk you nak buat searching teknik. Searching and juga nak spesifikkan lagi result. Okay. Okay, so kalau you gunakan field codes tadi, dia akan carilah artikel ni di dalam title, tajuk, abstract ataupun daripada keyword. So dia akan tarik lah. Okay. Okay, ni contohnya Alright, so ni contoh lagi. Ada banyak contohnya. Okay, so saya proceed sebab ni lebih pada exercise. So saya rasa you all dah tahu. Alright, so selain daripada buat searching yang tadi tu semua, sebenarnya dalam result YouTube itself, result kita nanti, you boleh buat searching lagi dalam tu. Dia di bawah ni search within result, di mana kemungkinan result you tu banyak kan. So you ada idea lagi nak kecilkan lagi result you tu. So you boleh search lagi dalam result you tu. Terdipkan kita punya searching lagi. So dalam Scopus ada function tu. Database yang tak ada, Scopus ada. Okay. So sebenarnya dia bantu you lagi lah untuk you spesifikkan lagi, nak fokus on certain area. Okay. So selain daripada tu, actually dalam Scopus ni, specialnya database ni, sebab dia research database, so you boleh actually you boleh analyse you punya search result tu. Dia ada. Once you dah submit dan dapat result, so you boleh juga buat analisa lah. Dia ada dekat sini nanti. Tak nampak dekat sini. So actually database juga boleh sort juga. Sort by date, by cited by, macam database sebelum ni pun ada cited by, highest. And then you boleh juga, kat Scopus ni dia lebih detail lagi lah, dia punya kategori lebih banyak. Boleh sort by first author A to Z. Okay, nak terbalik Z to A pun boleh. Okay, so ada banyak kat sini. So depends on you lah macam mana you nak buat searching tu. Okay, right. So ini yang saya cakap tadi, analyze search result tu. Kat sini, kat sini. Okay, analyze search result ni. Once you dah dapat result dalam Scopus ni, you kalau you klik kat analyze ni, dia akan appear lah report dia. Okay, analisa dia. Ini adalah analysis result dia. Okay, so you boleh nampak lebih dengan lebih jelas lagi lah sebenarnya. Macam tadi ni, dia nampak by senarai macam ni. Kita tak clear kan, kita tak nampak keseluruhan. So you nak scroll and then you nak
klik one, next and so on. Tapi kalau untuk analyze search result ni, you boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okay, so dia akan buat dalam bentuk chart, graph. So you boleh nampak lagi. Okay, kalau researcher ni dia suka sebab dia nak tengok result dia ni banyak artikel ni daripada organisasi mana yang banyak buat topik tu ataupun keyword tu. Lepas tu author mana paling banyak buat result ni. Paling banyak under kategori ni lah. Okay, researcher ni siapa yang paling banyak buat, organisasi mana. So you boleh tengok daripada negara mana paling banyak yang research on that keyword yang you search tadi tu. So you boleh nampak lagi lah. Okay, so ni untuk dia banyak kategori. Salah satunya adalah source detail. So actually you boleh go through untuk source detail ni di mana dia lebih kurang macam journal. Nama journal tu contoh artikel journal kan. Okay, journal artikel tu. Kalau bahan you tu dalam kategori jurnal artikel tu berada di dalam jurnal mana? Contohnya dekat nanomaterials ni lah. So contoh, result you tu untuk jurnal artikel tu ada satu je. So don't worry, sebenarnya you boleh fokus pula pada jurnal nanomaterials ataupun supervisor you itself inform kat you dan dia suggest kat you suruh refer jurnal yang sekian-sekian jurnal lah. Dia kata jurnal ni bagus untuk research you. Mungkin dia lebih relate dengan you punya keyword and so on. So you boleh you boleh refer pada source details ni. Daripada source detail ni you boleh view all documents dalam jurnal tu dan you boleh tengok lah dalam jurnal tu apa artikel yang ada. So dia boleh bantu you jugalah. Selain daripada buat searching tu je. Dia boleh melalui sumber bahan tu sebenarnya daripada jurnal mana. Okay. Right. So ni contoh lagi. Ini lebih pada research lah. Dia lebih pada networking lah. Kalau setengah researcher ni dia suka banyakkan lagi network dia untuk research dia kan, untuk dia punya research. So dia boleh gunakan lah. Ada banyak jugalah kita platform dia. Dalam Xmetric and so on lah. Okay, ada banyak. So dia boleh tengok. Dia boleh share dekat social media. Dia banyak lah dia boleh tengok usage and so on. Ni more on research and also kalau you nampak kat sini. Okay, item level metrics that provide insights into the ways people interact with individual pieces of research. Good lah. So ini more on networking and visibility researcher tu itself. Right? Ini contoh dia. Okay, you nampak artikel dia, berapa orang share, like and so on. Okay. Okay, and then selain daripada tu, you boleh juga buat set alert. You boleh set alert di mana you boleh letakkan you punya email. Nanti dia akan send dekat you. Dia akan alert kat you lah apa-apa info yang untuk result you ni. So dia akan bagi email lah, email set alert. If the email address you input belong to another. Ini kalau kena pastikanlah email you, jangan email orang lain pula. So you akan dapat email. Dia akan hantar kat you lah. Okay. Right. Okay, itu untuk set alert. Okay, kalau you set je kat klik ni, ambil je launching ni, set alert, dia akan create untuk you set alert. Alright. Dia akan email kat you lah. Ada apa-apa maklum result yang untuk keyword you ni kan. Untuk artikel ni, kaitan ni, dia akan alert kat you. Okay, and then you boleh juga save list juga. Okay, you boleh save untuk you punya reference lah. Okay, you boleh rujuk nanti once you dah buka balik, dia ada history dia, save list ni. So you boleh terus direct pada tajuk ni lah. Tajuk keyword you ataupun subjek you. Okay. Ni lebih pada, ni more on research punya performance lah. Saya kalau you mungkin tak, ni kalau macam lecturer researcher itself dia akan guna saya ni untuk actually dia nak tengok untuk research performance dia di bawah research institution and so on. Okay, itu secara ringkas lah. Saya harap semua nampak lah sebenarnya. Dia sebenarnya senang cerita lah. Scopus ni adalah satu indeks database indeks artikel yang berkualiti, yang ada high impact lah. Kalau macam you semester 5-6 kan, plus lah dengan Scopus ni,
on database yang saya tunjuk sebelum ni dengan Scopus juga. Okay, so you boleh berbagaikan lah dia punya reference ni lah. Right, so aku berapa? Dekat pukul 3 dah ya. Okay, so sebelum saya proceed pada hands-on, saya nak tanya dulu, setakat ni semua faham tak untuk penerangan saya lah mengenai Scopus ni? Faham? Faham dia sebenarnya yang saya share tadi tu sebenarnya info-info apa sebenarnya yang berada dalam Scopus tu. Maksudnya function dia, apa yang you boleh guna kat dalam Scopus. Dia lebih detail kan berbanding dengan database lain kan. Sebab dia research, so maklumat dia pun lebih detail lah. So dia berdapat banyak sebenarnya maklumat. Dia dia plus dengan research punya part lah Okay. Tu untuk ni lah. Okay, sebelum saya sambung untuk hands-on session, seperti biasalah saya bagi you all rehat sekejap, 5 minit. Okay, dalam pukul, boleh you all nak take 5 sekejap saya kat you kan, dengar je. Boleh. Okay. So saya bagi masa 5 minit lah. 2, 4, 5, 2, 55, 255 kita sambung Okay, nak pukul 3 takut lama sangat kan? 255. Alright, so dalam 255 saya sambung So kita take 5 kejap. Okay, jumpa kejap lagi. Okay.
Okay. Semua ada? Right. Ada lagi. Okay. So saya boleh proceed untuk session hands-on pula. Right. Ni you all kena sama-sama dengan saya boleh? Tak adalah you ngantuk kan petang-petang dia puasa pula kan. Jadi kita sama-sama. You all boleh, kalau you all ada you dengar kat laptop, you boleh melalui you boleh search daripada handphone. Okay, ataupun kat handphone you boleh guna laptop, mana-mana platform lah. Kalau ada lah kalau tak ada tak apa. So you boleh fokus untuk saya untuk hands-on saya juga. Untuk hands-on saya je lah. Kalau yang tak ada platform lain lah. Okay, tak ada masalah. Cuma kalau ada boleh sama-sama. So you boleh nampak dengan lebih jelas lagi lah. Alright. So macam biasa, kita kena pergi dekat website library juga. Tak ada cara lain dah, kena melalui website library. So ini website library kami pst.library.uitm.edu.my. Okay. Pergi pada our collection juga macam hari tu. Sebab dia platform yang sama Okay, dekat digital collection ni. Okay. Klik pada on database. Okay, dia akan pergi tempat yang sama. Okay, cuma you kena pergi pada huruf S sebab Scopus dalam alfabet S lah, ataupun you boleh scroll down. Okay, you klik saja pada Scopus. Okay. Harap sesi hands-on dengan saya petang ni okey lah semua, sebab pada satu masa kelas dengan kelas you lah, kelas lain, network UiTM dia tak stable, ada masa dia jadi stuck lah itu. Lambat sikit nak sambung untuk hands-on. So petang ni doakan okey lah internet kita ni. Okay. So macam biasalah, masukkan ID student atau staff dan juga IC number masing-masing. Then you accept the terms baru klik submit. Okay. Okay. So ini adalah interface database Scopus Okay, you boleh nampak sama macam slide saya tadi. Okay, sama kan? So you boleh nampak ada 3 kategori untuk buat searching. Okay, first saya akan tunjukkan dalam dalam kategori documents. Okay. Anyone boleh bagi contoh tak? Saya lupa hari tu tajuk apa? Forecasting kan? Ke saya nak cuba tajuk lain pula lah. Anyone boleh bagi kat saya contoh tak? Tak pun share dekat chat pun boleh. Siapa boleh share tak? Ke tak ada? Oh, semua dah ada tajuk kan? Sentiment analysis, Doktor. Sorry, tak dengar. Tak clear. Sentiment analysis. Sentiment. Analysis. Right? Is it right? Sentiment analysis. Ke salah? Betul Betul tu. Takut salah eja je. Kadang-kadang ada term-term dia lain sikit kan. Saya you all bidang you kan. Okay. So, saya gunakan strategi quotation mark ataupun double quotation. So, kalau search within ni sebenarnya you boleh pilih lah sebenarnya. Tapi by default dia dah letak. Dia akan search under article title, abstract ataupun keyword. Tapi kalau you nak search by article title, dia akan search kat article title lah. So result you akan lebih kecil lah. Kalau yang by default ni dia akan tarik 3 keyword ni. Okay. Kalau keyword, dia fokus on keyword lah. Tapi kalau ikutkan kita ambil yang 3 ni dululah. Kalau you nak fokus on tajuk saja, untuk mungkin you nak artikel you tu kena ada keyword sentiment analysis tu saja, tak nak yang lain. So you boleh guna source title. Sorry, article title. Source title ni tajuk jurnal, tajuk buku. Bukan kalau buku dia ada chapter kan. Kalau buku tu kita tak boleh nak panggil artikel sebab chapter book kan. Kalau jurnal artikel ni so source title dia mungkin jurnal, nama jurnal tersebut. Ada banyak kat sini you boleh pilih lah sebenarnya. Tapi by default dia dah letak siap-siap, dia akan search sebagai tiga-tiga ni. Article title, abstract and keyword. Right? So sebenarnya you boleh juga add field. And dia dah untuk
basic search ni dia dah letak kat sini N. Untuk advanced ni mungkin dia ada yang tadi yang saya tunjuk tu, ada tambah-tambah tu kan. Dia gunakan yang tu pula. Dia lain sikit. Okay, untuk basic search ni dia by document ni dia dah letak siap. Kalau keyword you ada banyak, you boleh gunakan boleh plus lah lagi add search field ni. Okay, kalau tak, you just delete saja kat sini. Remove. So dia akan kembali ke asal lah. Okay, ataupun you nak add date range. Okay, you punya artikel ni, tajuk atau keyword ni besar kalau you tahulah. Macam kalau saya ni, saya prefer nak, kalau saya akan tengok fresh punya result dulu. So baru saya akan sort dan juga saya akan filter dalam result tu. So ikut masing-masing lah, cara masing-masing. Mungkin dia tak nak tahu lama-lama kan, dia nak siap-siap filter kat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, so once you dah set semua, baru you klik search kat sini. Okay. Okay, so result dia berapa? 21,000, besar jugalah. Okay, sebab saya pun tak guna function yang boolean ataupun year tadi, filter by year yang siap-siap dekat depan tadi. Sebab saya nak buat dekat sini. Dia ada filter juga kat sini. So depends lah you nak buat macam mana. Cara masing-masing tak sama kan. So cuma penggunaan search strategi tu penting lah untuk you dapatkan artikel yang result yang betul. Dia dah start pusing-pusing dah ni. Dia dah start pusing-pusing dah. Saya tak dapat masuk pun. Tak dapat? You all dekat. Pusing lagi. Lepas dah login tu, tekan login lah. Kat situ lah sangkut. Dah sangkut lah, dah. Betul lah tu. Sebab sekarang ni pun semester dah buka, semua pun pakat dah guna kan. You all dekat UiTM Campus dekat college lah. Saya dekat rumah tapi ada kawan-kawan saya dekat kampus. Oh ya ke? Itulah sebab saya pasal network UiTM ni ada time dia ada slow sikit. Saya pun tak pasti sebab apa. Jadi kat situlah susah sikit cabaran kita lah kalau kita buat online kan. Kita memang depends on network kan. Alright. So, kosong tak sebelah kiri kejap. Saya tutup lah yang mana tak berkenaan dulu. Saya tutup yang ni. Okay, right. Okay. So inilah result dia. Result dia besar macam biasalah, macam database sebelum ni. Untuk Scopus ni, you boleh limitkan juga boleh refine result dia juga. Sebagai contoh, saya ambil 3 tahun 2020 till present. Open access ni sebenarnya ini kategori yang kalau you nak open access yang free. So you boleh ambil ni, tapi pada saya lah rugi sebab kalau saya akan tengok semua kategori untuk accessan lah. Go ni ada setengah artikel tu di dalam kategori full punya, dia ada dia punya kriteria dia lah. Tapi yang ni sebenarnya tak, kalau untuk as a student, saya prefer banyak ni, you ambil by year lah. Year. So apa access ni pada saya tak penting lagi untuk you lah. Tapi kalau you nak try juga boleh, tak masalah. Tapi yang penting year ni you kena, sebab you ni fakulti sains komputer kan. So you kena tahun yang terkini. Ini by author, right? Subject area. Okay. Kalau you dah identify you punya keyword ni under mana? Computer science ke engineering? Sebab ada setengah tu research punya part ni kadang-kadang dia ada relate juga dengan subjek lain. So you boleh pilih lah. Sebagai contoh saya ambil computer science. Senang kat skop ni dia boleh terus you tick-tick siap-siap baru you limit ataupun exclude. Skop ni kita nak keluarkan lah. Kita nak limit kan. Kita klik limit tu lah. Okay, saya ambil dokumen tak, saya nak fokus on artikel. Okay, 7,000 ni. Dia dah banyak untuk ni. So, okay. Finance. Kita nak final paper yang full punya. Yang dah final punya. Okay. Yang artikel dia yang dah yang betul lah, yang dah full bukan draft ke apa. So, you ambil final. So, title ni based on journal punya tajuk lah. Kalau you dah biasa dengan jurnal-jurnal tertentu, you boleh pilih. Tak pun you just no, keyword. Ada juga keyword you boleh pilih. Okay. Affiliation. Okay, affiliation ni
organisasi lah. Okay, you boleh pilih organisasi mana. Kalau ada UiTM, you boleh pilih UiTM sebagai contoh lah. Okay, ada banyak country yang nak fokus on lah. Okay. Kalau you perasan research you ni, result you ni adalah artikel yang banyak daripada India, China and US. Okay, boleh nampak kat sini. Okay, source type dia kat bawah. Okay, kalau you nak journal artikel, jadi artikel, ada banyak juga artikel kan daripada banyak ni. So untuk source type ni, journal. Okay. So kat sini ada banyak bahasa. Kalau boleh ambil English siap-siap lah. Okay, you ambil kat bawah ni pun ada limit tu. Right. So dia akan limitkan lah daripada 21,000 kita tengok berapa yang tinggal. Kalau dari segi searching ni saya tahu semua dah, saya rasa nanti you tahu nak ni lah. Cuma saya tunjuk yang mana function-function tu secara basic lah ya. Selebihnya tu you boleh cuba. Okay, ada 2,000 je daripada 21,000 tadi kan. So itulah function untuk filter punya ni, kategori ni. Okay. Tadi saya dah tunjuk filter tadi. Okay, saya tak tunjuk lagi search with the result. Ni. Kalau contohlah you tak nak filter tadi kan, you nak search with the result pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Sebagai contohlah, 2106 ni, saya dah refine tadi dah. Tapi saya nak guna pula function search with the result ni. Okay, sebagai contohlah, saya nak ambil, mana nak ingat apa ni. Okay, saya ambil je lah contoh je ni. Saya tak contoh, saya tak tahu nak letak apa ni. Kalau unless you bagi saya idea. Big data. Big data lah, contoh. Bagi contoh big data. Taklah saya tengok tajuk tu. Saya just ni sebagai contoh saja. Okay, ada untuk big data ni. Okay, 1,000 je yang tinggal daripada tadi. Half lah. Mungkin dia ada fokus sikit on big data. So you boleh go through. Mungkin kalau tak keluar kat sini, mungkin dia appear dekat, dia mungkin ada dekat abstract ataupun dekat keyword. Ni saya cakap tadi kan kita search by ni kan. So you boleh tengok lah kat sini. You boleh go through. And then sebelum go through tu sebenarnya you boleh analyze result you. Okay, once you dah buat refine result, you dah buat search with the result. Okay, kalau sort ni you boleh sort dulu, you boleh sort nanti lah lepas ni sebab saya nak tunjuk analyze result. Okay, kat sini pun boleh sort nanti. Analyze result ni you boleh nampak result 1037 ni. Okay. Kalau senarai ni tak nampak kan. Kita buat analisa ni kita boleh nampak dalam bentuk table ataupun dalam bentuk charts. Okay, kita boleh clear lagi untuk result ini. So dia akan pergi dekat analysis result ni. Okay. Buat slow lah pertama ni. Selalu macam tu lah, tak apa. Saya cubalah Cuba kita tengok ni. Boleh. Dia lambat sikit. So dia akan keluar macam ni. Ni dia akan keluar dalam bentuk charts atau table. Dalam bentuk graph kan. So you akan nampak lah analysis result ni. Ni kalau you nak fokus on contoh lah, okay. Kalau you nak tengok result you ni banyak tahun terkini lah. Sorry, tahun lepas. Tahun lepas 2021. So you boleh go to dekat tahun ni, you boleh klik saja untuk dapatkan dokumen untuk tahun 2021 saja. Dia ada buat linkkan jugalah untuk analysis result ni. So dia nampak tahun dia. Ni dia buat dalam bentuk ni pula. Okay, so then dia boleh juga tengok kategori lain juga. Okay, ni contoh dia akan listkan lah macam result tadi. Lambat sikit saya untuk contoh kan, tapi dia slow. Ambil tu kita tunggu dulu. Kita tengok yang bawah kategori lain. Okay. Dia boleh nampak kategori by source. Tadilah sama tadi. Okay, buat author ada di nama dia. Kalau nak besarkan, klik saja kat sini, dia besarkan. So, dia boleh go through pula by author. Boleh pilih dokumen by author ni. Dia boleh nampak. Ada yang banyak buat Cambria E ni lah. Pada overseas kan. Okay. Alamak, saya buat macam tu, dia dapat terbalik. Okay. Tak apalah, dia lambat lah. Dia kat print macam ni juga sama. Okay. Okay, tak apalah. Saya tak patah balik kat analysis result tu. Saya nampak, saya rasa you dah clear kat situ. Saya fokus yang lain pula sebab
takut nanti tak sempat kan sebab network dia slow. So saya tunjuk yang mana saya nampak tu Okay, kat sini, kat result ni, sort on ni boleh sort lah macam biasa. Kalau you nak sort berapa orang site untuk result you ni, siapa yang paling banyak, artikel mana yang paling banyak orang cite. Okay, klik je cited by highest, right? Okay, so dia akan sort lah. Artikel yang 1000 lebih tu yang paling banyak orang cite, dia akan letak yang paling utama lah. Okay, okay saya patah balik lah sebab dia lambat. Saya rasa slow sikit lah. Okay, so kalau nak tengok more details untuk artikel ni, untuk dapatkan full text. Kalau you tak nak melalui document details ni, you boleh klik view app publisher, dia akan ke database yang asal. Yang database mana yang you boleh dapat full text tu lah. Okay, saya klik dulu kita boleh tengok yang mana. Okay, you boleh juga view abstract dekat result tadi kan. Dia view abstract. Sama lah macam database lain, dia boleh view tengok interface lah. Skopin dia boleh view abstract dekat result tu terus. Tak adalah you nak masuk klik dalam ni kan. Unless kalau you nak detail lagi ni artikel ni, you kena klik juga. Okay. Ini sebab saya ambil yang latest, cited by kosong. Okay, means that artikel ni still barulah tahun ni. So kita tak nak cakap artikel ni sebab dia still new kan. Belum orang cite lagi. Jadi kalau you logiknya untuk tahun-tahun lepas tu ramailah yang dah cite artikel. Okay. So ni artikel tadi tu yang saya klik view app publisher tu. Kiranya artikel tu adalah di dalam Springer database. Okay. Sekejap saya kena accept all cookies ni. Tak pilih tak. Dah klik pun letak ni. Okay. So saya keluar. So nampak tak download PDF ni kan? Klik je lah download PDF ni untuk dapatkan full text. Okay. Saya nak klik ni dia tak keluar pula. Tak apa. So saya tahu you dah nampak dah. Klik je. So dia akan pergi dekat database asal. Sebab seperti mana saya cakap, saya inform sebelum ni, Scopus ni dia hanya indeks maklumat artikel sahaja. Okay. Alright. So kalau you go pada details dia, you akan dapat tengoklah macam tadi tu, you boleh tengok berapa banyak orang cite artikel dia. Okay, ini sebab baru. Lepas tu dia akan bagi suggest kat you kalau ada related documents. And also you boleh tengok dekat details ni, details author ni, and then you boleh tengok references dia kat bawah tu. Yang penting saya tunjuk ni, dia lambat pula. Okay. Kalau details ni you boleh tengok references dia yang bawah tu. Untuk artikel ni you boleh go through pula references tu punya artikel sebab dia ada link dia. Dia ada setengah tu dia bagi link. So you boleh melalui references tu pula. References untuk artikel tu. So bantu you lah, actually dia bantu you lagi. Okay. Alright, tak apa. Sebab saya tak nak dengan kawan, sebab saya nak tunjuk ada lagi yang lain. Kategori lain. Okay. Saya harap semua nampak untuk result ni, untuk documents ni. Ya, yang lain ni tak ada. Sekali dokumen ni dokumen yang tambahan okay. Tapi yang pentingnya tadi tu dokumen surat internet slow okay. So yang ni senang saya nampak semua dah faham okay. Kalau untuk mendelay nanti kalau nak export, boleh melalui juga Scopus, dia ada provide juga. Okay. Okay. So ni contoh dia untuk dokumen. Saya patah balik dekat main dia untuk tunjuk the second one, iaitu by author pula. Right. Okay. By author ni. Okay. By author ni you kena klik je kat sini. Okay. So by author ni you kena tahulah author, researcher tu. Kalau tidak you tak boleh nak cari. Saya bagi contoh untuk you punya lecturer lah Saya akan bagi contoh 2. Ataupun kalau network okey lah, internet okey. Kalau tak okey, saya guna satu je lah Saya ambil Prof. Azlina. Kenal kan? Lecturer you kan? Prof. Azlina. Kenal? Kenal kan? Prof. Azlina Muhammad. Betul?
Seorang lagi yang mohon Puan Nur Zaidah. Ada 2 kelas ni. Saya combinekan 2. Sebab kebetulan sebab ada clash kan. So saya combine dua under ni lah. Tapi saya rasa bukan 2 group. Berapa group? 4 group jugalah, banyak juga. Sebab tu join pun ramai kan. Banyak group. Okay, so saya letakkan Prof. Azlinah Muhammad. So nama dia kat sini, first name. Last name ni Muhammad Okay, kalau you nak add affiliation pun boleh, tapi saya nak tunjuk yang fresh result dia untuk quarter ni. Okay, kalau you nak terus masuk Universiti Uji Mara pun boleh. Nak tunjuk kat you untuk nama Prof. Azlinah ni. Ada tak nama orang lain? Untuk nama orang lain, nama yang sama. Tapi organisasi lain. Nampak gaya dia seorang je, tak ada nama yang ada ramai, cuma yang daftar ni hanya nama Prof. Azlinah Muhammad saja. So memang Prof. Azlinah ni satu je result dia. Okay. Affiliation dia UiTM lah, lecturer you all kan. Jadi nampak tak result dia? Dia ada 108 artikel yang diindeks di dalam Scopus dan H-index dia 12. Bukan senang ni H-index ni. Kalau lagi banyak artikel dia ni, lagi banyak orang cite artikel lagi tinggi dia punya H-index dia. 12 ni kira banyak lah. Alright, so kat sini you klik saja nama author ni, nama Prof. Azlinah ni. Saya tak pastilah Prof. Azlinah bersama tak. Rasa dia busy juga tu. Okay. Prof. Azlinah, kita boleh nampak dia punya details dia. Okay. Kita boleh tengok dia punya citation berapa, boleh tengok documents dia. So, you boleh nampak lagi lah. Kebanyakan lecturer UiTM, kalau profesor, doktor ni selalu memang ada lah. Diorang ada research diorang dan di-index lah. Okay. Okay, so untuk Prof. Azlinah ni, okay, boleh nampak dia punya berapa dokumen dia, berapa orang cite artikel dia, 530 orang cite artikel dia. Okay, so boleh nampak dia punya citation trend dia. Okay, untuk tahun ni lagi banyak kan orang cite. Tahun 2022. Okay, 2020, 2020 yang banyak. Saya okay, untuk tahun ni baru 23 sebab baru kan. So, yelah lagi lama tahun tu dah lama, lagi lah banyak orang refer. So kat sini, you boleh nampak dokumen dia 108 yang you boleh go through satu-satu lah. You boleh nampak tajuk ni. Sebagai contoh, you boleh klik dokumen details dia, boleh baca dulu. Okay, klik ni, tajuk dia ni. Ataupun you boleh tengok siapa cite artikel dia, dokumen mana cite artikel dia. Lepas tu siapa collaborate pula dengan Prof. Azlinah ni. Oh sorry, saya nak buat open new tab. Dia tekan back pula. Sebab tak nak bagi lambat kan. Okay, saya try buka open new tab ni. Jadi boleh. Okay. So saya klik kat sini. So boleh nampak lah artikel yang dia keluar kan. So ni artikel yang cite artikel Prof. Azlinah ni lah. You boleh. Kalau dia mention view at publisher ni lagi mudah. You klik saja dia akan pergi dekat database asal artikel ni lah. Nak tengok siapa collaborate pula dengan Prof. Azlinah ni. Okay. So paling ramai yang collaborate dengan dia Shuzlina Sofianita. Saya rasa lecturer FSKM ni. Familiar. Ni pun saya rasa lah lecturer. Ni lecturer Prof. Yap ni saya kenal. Banyak mungkin banyak daripada bidang fakulti you jugalah. Okay. Dan mungkin ada juga di collaborate juga dengan universiti luar. Banyak setengah lecturer ni dia nak disability, dia akan collaborate juga dengan kawan-kawan dia ataupun researcher lain. Mungkin dalam bidang dia jumpa kita dalam satu area, satu topik yang satu research subject jadi why not kita collaborate. So dia nak collaborate lah. Okay. So ni untuk yang tadi tu kan, view at publisher tadi. So dia daripada Sendirect. So you boleh
dapatkan dalam bentuk full text PDF. Just klik je lah view PDF ni. Okay. Sebab Scopus ni dia hanya index sahaja artikel. Okay, untuk dapatkan you kena klik view at publisher. Okay. Ni tajuk tadi yang details tadi untuk siapa set dokumen tu kan. Okay. So untuk ni you boleh sebagai contoh kalau in case artikel ni user dekat database asal pun tak dilanggan. Okay, you boleh melalui author tu itself, dia boleh image untuk dapatkan full text. Sebab memang ada yang willing bagilah. So dia boleh cubalah. Kalau you nak cepat kalau melalui Telegram boleh, tapi kita akan biasalah dia ada step untuk mohon dan juga feedback daripada universiti tersebut. Kalau cepat hari ni, esok dia dah feedback, so itu okey lah kan. Depends pada proses ataupun respon organisation tersebut lah. Okay, so untuk detail ni you boleh baca and then you boleh tengok dia punya references ni. Ni yang penting, you boleh go through satu. Kalau lebih mudah, you boleh view at publisher untuk dapatkan full text ni. Bukan sahaja result tapi dia akan cross pada you boleh dapatkan daripada references. Okay, you boleh melalui journal ni, journal. Source title ni lah, journal dia. You boleh melalui journal ni pula. Mungkin artikel result you sikit kan. You nak pelbagai, you nak tambahkan lagi you punya references. You boleh buka dekat, you boleh melalui journal ni pula. Mungkin journal ni ada artikel yang relate dalam journal ni untuk tambahkan lagi you punya references tu. So you boleh klik pada tadilah journal, pada source tu journal of apa tadi tu. Okay, so you boleh nampak artikel ni, journal ni. So klik saja view all documents untuk journal ni. Okay, kebetulan journal ni open access yang boleh dapat full text. InsyaAllah lah kita tengok. Mungkin kadang tu ada juga dia mention open access tapi ada certain tu tak dapat kan. Tengok jugalah. Alright. Pergi kat sini boleh nampak Okay, nampak view abstract. Okay. Apa beza yang ni dengan yang ni? Itu yang saya cakap tadi. Walaupun dia open access journal tu, tapi ada serta-serta artikel yang tak ada lah. Bagi contoh view at publisher. Kalau ada minit you boleh dapat. InsyaAllah lah you boleh dapat artikel full text. Kalau tak ada ni, selalunya memang tak dapat lah full text. You nampak kat sini. Okay, ni ada. Ni ada chance lah. Chance untuk dapatkan full text. Right? Okay, ni sebagai tambahan lah untuk you pelbagaikan lagi you punya result reference tu lah. Ambil saya dah slow dah. Okay. So saya patah balik yang ni Prof Azlinah tadi Okay, yang ni yang tadi ni. Lambat ni. So saya harap you dah nampak Jadi untuk Prof Azlinah ni, okay, you boleh nampak lagi lah kat sini boleh nampak topik apa yang Prof Azlinah banyak buat lah. So dia banyak buat under topik sentimen. Tadi cakap sentimen, tajuk tadi you ada share pasal sentimen kan. So ada jugalah dekat tu. Sentimen classification data mining product review, ada 4 artikel dia. And then ada juga topik lain collaborative filtering, recommender system, okay, wandering behavior, digital transformation, ini satu-satu. Tapi paling banyak cybercrime, cyber attack semua ada ni. Tapi paling banyak bawah sentiment classification, data mining and product review. So you boleh nampak kat sini, you boleh go through pula dekat artikel yang 4 ni. Okay. So banyaklah sebenarnya info yang kalau you tahu, kalau you nak melalui punya author, kalau you nak melalui artikel, kalau you nak melalui lecturer ataupun researcher yang you dah beranon, you dah kenal lah. So you boleh melalui author. Okay. Alright. Okay. Untuk author ni saya harap semua nampak Setakat ni author, you all faham tak? Simple kan? Sebab sebenarnya database ni you boleh try and you boleh
explore sebenarnya kan trial and error nanti. Cuma nak bagi you nampak. So lepas ni you boleh cuba terus. Okay. Ini untuk Prof Azina tadi. Saya tak tunjuk dah satu lagi. Saya sebab sama Kalau you kenal satu researcher ataupun ni, you boleh cubalah untuk dapatkan artikel di bawah author tu. Okay. Seterusnya adalah affiliations. Okay. Affiliations ni apa? Organisation lah. Kita mesti nak tengok artikel di bawah UiTM betul. So kita search by UiTM lah. University Technology Malang. Okay, nampak tak University Technology Malang? Klik saja kat dia belum lain pula. Teknologi Malang. Klik je. Dia ada ni ambil je Malang yang main ni. Okay. Ada yang create yang ada yang masukkan under Perak kan, tapi ambil main ni. Kalau Perak tu fokus on Perak punya lah. Kita ambil yang UiTM Jimara. So, kita tunggu jap. Okay. Setakat ni you all clear. Cuma nak tanyalah untuk sesi yang lepas online database tu you dah cubalah cari artikel. Jumpa tak? Jumpa tak? Nak try cari tu jumpa je, cuma untuk FYP tu belum lagi. Oh, belum betul-betul search lagi lah. Baru dah try sikit lah. Okay. Tak apa kalau ada masalah kan boleh je tanya saya. Boleh email saya. So team saya pun ada bagi dari tu kan. So boleh je tanya saya. Saya tak ada masalah. Saya okey je. Okay. Cuma kadang-kadang saya lambat sikit. Respon tu sorry kadang-kadang. Ada time-time tu saya busy sikit kan. Macam kelas macam ni kan. So lambat sikit lah nak respon. Okay, so untuk affiliation detail ni, okay, dia keluar dah. So kita nak search under UiTM. So, okay, untuk saya tadi 27 macam tu lah. So dah banyak lah sebab tu masa tu tahun lepas kan. Jadi, dia punya dokumen pun semakin hari dia akan bertambah. Okay, as at hari ni, okay, ada 30,862 untuk whole institution. Okay, kita ambil yang the whole lah institution. So author UiTM yang diindeks oleh Scopus untuk dokumen 30,000 ni sebanyak 17,457. Okay, so banyaklah kan. Tapi adalah yang cakap tu ikut kalau berbanding dengan universiti lain, ada jugalah yang lagi tinggi lah pada kita kan. So actually UiTM ni pun kita memang kalau boleh researcher pun dalam proses nak tambahkan lagi research untuk meningkatkan lagi lah research ni. Okay, so kat sini sebab kalau artikel di indeks dalam Scopus ni memang lagi impaknya lagi bagus berbanding yang tak di indeks dalam Scopus atau Web of Science. Dia lain sikit, dia lagi bagus lah. Kalau dah masuk ni kira hebat lah artikel dia. Okay, untuk UiTM ni dalam Scopus ni, so you boleh nampak documents by subject area, collaborating affiliations and also documents by source. So documents by subject area ni you boleh nampak. Paling tinggi adalah di bawah subject engineering. Baru yang second highest ialah computer science. So okay lah, dia banyak ni you second highest kira hebat lah. Okay. So engineering dengan computer science plus dengan physics and astronometry top highest ni lah. Okay. So ni lah. So you nak go through sebagai contoh lah. Saya tengok computer science pun subjek. So you boleh klik saja ada 6,978 under organisation under UiTM. Artikel bawah computer science. Klik saja kat sini. Okay. Petang-petang ni dia pun slow sikit kan. Okay lah dia dah nampak ni okay. Kalau yang tak keluar tu yang susah tu. Okay. Okay, so result dia 6.98 tadi untuk computer science. So you boleh go through dalam ni and then you boleh tengok keyword you pula dalam UiTM punya organisation lah. Sebagai contoh tadi, sentiment apa tadi? Sentiment analysis Sentiment analysis. Saya lupa. Saya suka search untuk sentiment analysis. Dia tak kisahlah huruf besar huruf kecil tak ada masalah. Saya terbuat caps lock lah. Okay, daripada 6
1000 lebih ni, 698, kita tengok berapa banyak under sentiment analysis. Kita cuba tengok. Okay. Pusing-pusing ya. Sekejap ya. Okay, dekat affiliation ni sementara nak tunggu ni, you boleh juga tengok dekat, you boleh nampak dalam bentuk ni Okay, chart sini, you boleh nampak berapa persen, you boleh nampak untuk engineering, persen 12.3%. Okay. Dia boleh tengok siapa collaborate dengan UiTM ni. Paling highest adalah UKM. Dan UM and UPM. UKM paling banyak researcher UiTM ni collaborate dengan UKM. Okay, memang saya kalau saya tengok pun kadang memang banyak researcher UiTM collaborate dengan UiTM. Okay. Okay, ni untuk sentiment analysis. Ada 82 untuk sentiment analysis. Okay, so mungkin dia tak ada kat tajuk ni, mungkin dia ada dekat abstract ataupun keyword. Okay, right. So, inilah antaranya. Okay, ada 2000 case. Ni saya sebab dia dah by default, sebab kita tadi saya sort on cited by, so dia by default dia akan follow lah. Okay, so nampak paling highest adalah tajuk ni. A review on automatic text summarization approach. So, you nak dapatkan full text, klik saja kat sini. Okay. Ataupun you boleh melalui author ni. Untuk tengok details author ni lah. Tengok dia buat artikel apa lagi kan. Okay, nak tengok by journal pun boleh macam tadi. Siapa set artikel ni pun you boleh klik juga. Okay. Yang best saya tengok Scopus ni bestnya dia banyak platform, dia banyak details lah, kita boleh dapat macam-macam. Okay, dia dekat sini. Okay, so kebetulan ini adalah open access. Selalunya open access ni dia akan dapat free. So, you klik je PDF kat sini. So, you dapat text lah. Okay, kalau open access ni don't worry, selalunya akan dapat full text lah. Okay. So, untuk 82 ni you boleh filter macam tadi juga, tak ada masalah. Okay, mungkin you nak filter lagi by tahun terkini sebab kat sini dia ada sampai, kalau you tak nampak kan, you nak go through ni, you boleh pergi analyze results. So, you boleh nampak lagi clear lagi. Okay. Okay, analyze result tu boleh nampak lagi. Okay. Boleh nampak di sini. Dia boleh klik juga pada tahun ni. Okay, untuk tahun 2021 ada 2020 pun ada. Kalau ni kalau you nak tengok analisa lah Okay. Paling banyak ni researcher ni lah yang buat UTM. Okay, ada collaborate dengan UKM yang tadi tu lah Okay, right. So kalau tak you nak filter siap-siap pun, tadi nak tengok dia punya analisa ni kan. Nak filter ni kena filter kat sini 3 tahun. Okay, boleh tengok author name ni dia banyak daripada Abdul Rahman ni. Okay, ada collaborate. Kalau nak full betul-betul fokus on UiTM saja, yang ni lah UiTM. Tapi rugilah kita nak keyword tu kan, nak term dia tu, nak subject tu. Okay. So kita nak tahun terkini je. Ni. So you akan dapat lah tahun terkini untuk sentimental analysis under UiTM organization. Okay. Right. Okay, so yang tadi tu saya tunjuk slow sikit lah. Apa ni? Yang tadi dah okay kan? Saya nak tutup, tak tahu nak tutup sebab Webex ni dia keluar benda ni ada, you tak nampak, saya nampak. Yang maklumat sharing, nak stop sharing tu. Tak boleh. Right, so okay. Tadi saya dah 3 tahun kan? So ada 38 je. So you boleh go through lah. Okay. Automation macam biasalah study. Okay. Right. So kat sini kalau you tak, kalau contohlah you nak download banyak kan, you mana nak download satu. Ni kalau untuk ni lah download, kan dia boleh download tak boleh. Dia kena duit publisher lah. Ni kalau untuk details ni, dia tak keluar. Mana dia boleh export. Rasa sebab dia pusing-pusing lagi kot.
Alright. So ni dia dah jadi dah error. Kejap je. Okey, setakat ni semua nampak Okey, aku rasa semua dah faham dah. Okey. Dah keluar dah. Alright, ni untuk yang UiTM ni. So, you bolehlah pergi dekat ni dokumen Microsoft ni. Okey, dalam banyak-banyak artikel dalam ni banyak dekat sumber mana? Daripada conference, AIP conference proceeding. Okay, dia baru daripada journal Advanced Material Research, IOP conference. So artikel ni banyak daripada conference paper lah. Bisa nampak. Sebab dia paling tinggi highest ni AIP conference. So artikel tu adalah conference paper. Dia bukan journal artikel, conference paper. Kalau you klik sini, you akan dapat conference paper under ni lah, AIP ni. Okay. Right. Klik je nanti dia akan fokus on source AIP ni lah. Okay. You all cuba slow juga Semua slow Kalau yang dekat dalam UiTM lah, kalau you daripada rumah tu guna you punya wifi atau data tu mungkin tak aku kan. Mungkin dah hancur dah kot. Kalau site lain okey je, tapi sebabkan saya rasa trafik tengah tinggi, saya pusing-pusing dapat page putih, pusing-pusing dapat error, macam tak apa. Saya tengok je lah. Itulah sebab selalu kelas itulah sebab semester pun dah buka Jadi sekarang ni memanglah kelas pun banyak dah. Dia dah bukan banyak kelas yang lain kan. Nanti student researcher ramailah diorang tengah access juga, bukan kita kan. Mungkin trafik lah. Petang ni memang selama saya kelas lah dengan sebab kelas kan, memang pagi tu okey sikit lah. Petang ni dia ada time-time dia, dia memang pusing sikit, slow sikit. Ada masa hari tu bukan petang, kelas masa tu network latihan problem kan. Tengah hari. Terus dia di-start kan. Lama jugalah kelas tu, kesian kat dia. Sempat saya buat slide, saya share slide je. Hands-on tu lambat sikit. Menunggu-nunggu network latihan pakai hotspot pun ni lah. Sebab Webex ni kot, dia pun berat juga sebenarnya. Platform Webex. Sebab dulu pakai Google Meet, dulu kami Google Meet je. Sebab sekarang ni Google Meet recording tak boleh dah. Tak boleh record dah. Jadi susah lah kalau nak rujuk nanti kan. Nak rujuk. Kalau Webex ni at least kita under UiTM dia ada ni. Ada langgan. Dia beli Webex ni. Adalah kita punya ni kan. Okay. So ni untuk nilai untuk under affiliation. Right. Saya patah balik. Okay, ni 3 ni lah yang you boleh cuba. Okay. And then kalau you buat searching sebenarnya, dia akan appear kat bawah ni. Search history. Okay. And then sebenarnya save ni kalau you buat save tadilah, saya tak tunjuk kalau saya buat save tadi kan. Dia save tu dia ada dekat result tu. Kalau you klik save tu, dia akan keluar lah dekat save yang kat depan tu. Senang lah, lepas ni you nak tengok balik kan. Sebab itulah saya nak tunjuk pula dia punya save. Macam ni dekat save ni. Contoh you ambil ni, klik save kat sini. Okay, ataupun you nak set alert, dia akan auto kat sini. Tapi you kena masukkan, you kena sign in lah. Kalau you tak ada, kena create account dulu lah. Create account dalam Scopus ni. Setiap database you boleh sign in, you boleh register dulu. Kalau you register, you sign in, sebenarnya dalam tu you boleh nampak lah dia punya function untuk you nak email ke, you nak nak save history tu, dia lebih dia macam simpan kat you lah. Kalau macam sekarang ni, kalau you tutup, takut dia tak nampak dah kan. Okay. Kalau macam saya pun tak ingat, saya ada 2. Saya tak ingat ni, saya ingat, saya lupa dah. Kalau you masukkan ni, you boleh buat save alert tu. Okay, saya tak ingat saya punya tu password. Kalau you masukkan, dia sama je, interface sama, cuma dia boleh klik, dia set alert, dia akan masukkan dekat set alert. Dekat you punya nama ni akan keluar. Kalau macam ni,
ke depan ni, dia akan keluarlah kat sini. Tadi saya klik save kan. Keluar tak? Tak keluar. Okay. Klik save ni. Oh, dia kena sign in juga. Set alert, bukan set alert je, save pun. Saya ingat save boleh. So, dia kena sign in lah ataupun create account. So, dia akan masuk dekat you punya account lah. So, kalau you dah tutup nanti you nak buka balik tu, dia akan simpan untuk you lah. Untuk save dengan set alert. Okay? Set alert ni dia akan email kat you. Okay? Okay. Tu yang kalau you nak ada lah. Tapi jarang orang create kalau unless kalau dia selalu guna database tu, dia dah selalu guna, dia suka, dia akan create account dan dia akan selalu sign in. Kalau kita Scala tu mungkin kita nak dapat terus artikel kan. So tak apalah kalau tapi you nak guna function save tu dengan set alert tu, you kena ada account, you kena create account ataupun sign ada account senang you boleh sign in terus. Okay. And then saya nak tunjuk kat you ni, okay, ni ada sistem untuk you nak buat searching juga. Okay, nak buat dokumen ni, nak tunjuk advanced document search ni kat you tadi. Ada masa lagi kan? Sempat sikit dalam 10 minit lagi. Okay. Disebabkan network kita ni kuat slow tu lah. Saya pun tak boleh nak tunjuk betul-betul. Saya tunjuk betul lah kat you. Tapi you nampak kan macam mana nak guna Scopus ni. Okay. Ini macam database lain, cuma dia ada banyak function lah kat dalam ni untuk you guna. Nampak tak? Advanced ni. Okay, sama macam slide saya kan. Ni, you boleh letakkanlah you punya keyword you tu. Okay. Saya nak letak pun tak boleh lagi. Dia tengah pusing lagi. Dulu-dulu masa belum berlakunya PKP COVID ni kan, kita memang buat kelas dekat pusat IT tau. Dekat atas. Tapi saya tak boleh buat banyak lah kelas. Sebab dia ada limit kan, tak banyak. Sebab online ni ramai boleh join. Cuma itulah dia jadi dari sudut network ni lah. Dia problem kat situ kan. Kalau physical tu lebih mudah lah, cuma tak boleh ramai lah. Dia ada pros and cons lah untuk setiap tu kan. Alright, so ni boleh bagi contoh lah kat saya kalau you ada. Ataupun saya letak sajalah tadi sentiment. Tak apa saya letak augmented. Contoh reality. Okay. Okay. So kalau nak letak N, dia tak perlu letak N. You just klik saja kat sini. Nampak tak? Dia dah tak payah nak M. Tapi sebenarnya pendek tapi kita nak guna function advanced ni, kita kena guna. Tak boleh letak N macam tu je. Okay, kita kena ni lah. N apa? Virtual reality. Sebagai contoh. Virtual reality. Okay. So you boleh lah buat all ke EndNote ni. And then kalau affiliation ni. Okay, affiliation ni. So you nak affiliation. Affiliation ni dia akan bagi tahu lah. Dia akan guide you juga. Okay, nampak tak ni? Okay. So you kena masuk dalam tu. You jangan kacau. You masukkan university ataupun tak dekat pun tak apa. Teknologi Marau. So, ini sebagai contoh lah. So, ada banyak lagi. Kalau you nak gunakan advanced search ni, ada banyak by author, you boleh. Tapi you kena tahulah macam mana you nak buat searching tu. Dia ada banyak, so nak mudahkan you. Tapi you kena tahulah. Ini sebagai contoh lah, saya gunakan yang ni. Okay, and then saya klik search. Ada tak? Harap ada lah. Saya bagi contoh je ni dulu. Ni dia kena ada both kan. Kalau all tu either pun tak apa. Kalau ni dia perlu ada kedua-dua keyword tersebut lah. Oh, saya tak letak. Saya cuba. Saya buat affiliation tu saya tak letak all lah. Saya cuba. Takut dia tak detect kan. Kalau tak, you kena pilih all dulu. Ataupun NUITM tu. Okay. Oh, boleh lah. Dia boleh detect juga. Okay.
sebab kita klik affiliation So ada 3 je sebagai contoh lah. Okay, virtual reality and AR, VR and AR. So ni sebagai contoh. So kalau result you tak banyak, tak ada masalah lah. You boleh go through satu-satu. Kalau banyak tu, you kena buat different result, search with the result ni. Okay. So kat sini lebih mudah lah Just klik je lah. Okay, yang tu yang untuk advanced lah. Okay. Alright. Selain daripada tu, saya tak nampak lagi lah yang lain yang setakat ni saya dah share semua. Yang ni search tip ni lah. Setengah tu dia tak nampak macam mana nak guna, dia boleh tengok search tip ni, dia akan bagi panduan kat ni lah. Okay. Alright, setakat ni hands-on session macam mana? You all clear tak? Nampak tak? Ataupun ada tak part-part mana yang you all nak saya explain balik tu, saya boleh explain lah. Boleh ni tak? Saya buka lah Q&A session. Menjelang pukul 3.50 ni. Ada sikit masa untuk kita bincang ataupun ada pertanyaan. Kita boleh tanyalah. Ataupun plus dengan modul yang sebelumnya yang online database mungkin you dah cuba, mungkin ada masalah, you boleh maklumkan lah. Mungkin saya boleh guide you lah. So ada 2 modul lah, saya boleh bantu you. So anyone ataupun nak share apa-apa pun boleh juga. Okay. Ada apa-apa ni? Siapa nak ni? Tanya ke? Slow sikit. Alright. Setakat ni semua okey? Sebab nanti Alright, doktor. Okey, cuma link kehadiran tu ada masalah daripada minggu lepas lagi. link kehadiran maksudnya you nak isi dalam Google Form tu ya? Dia suruh sign in. Kami dah tekan sign in, lepas tu dia looping. Dia suruh sign in balik, lepas tu kita tekan, dia keluar balik pop-up tu. So, sampai semalam dia tak dapat nak masuk. Oh, ya ke? Okey, kejap. Tim saya boleh ni tak? Ada masalah Login ke Google. Okey. Yang lain pun sama ke? Problem juga. Saya guna Microsoft Edge. Okey. Alright. Okey. Kehadiran problem Kalau tim saya boleh tengokkan ke? Microsoft Edge boleh? Cuba try Microsoft Edge tu. Tapi memanglah ada macam Scopus ni pun kadang-kadang saya tak pastilah sebab apa. Microsoft Edge tu kadang-kadang tak boleh guna Chrome ni kan. Saya guna Microsoft Edge tu boleh pula macam dia appear semualah. Tak tahu lah, tak pasti sebab apa. Kalau guna yang Edge tu okey. Tapi tak pastilah yang ni cuba tengok tu kalau kat guna Microsoft Edge tu okey ke? Okey. Atau tim saya boleh inform lah kalau ada dia maklumkan dekat chat ni. Oh ni yang ni kawan you tadi kan? Okey, akaun UiTM you all guna akaun luar Kena guna akaun UiTM, cuba akaun UiTM tu. Okey? Saya cuba tengok ni. Cuba masuk. Okey, saya boleh masuk. Macam ni, dia akan appear macam ni. Isi je email you, nama semua. So dia akan detect sebagai UiTM punya account lah. Selalunya UiTM lah sebab kita kalau saya create kadang kan saya create account Google Meet kan dulu kan. Kalau luar daripada UiTM account ataupun luar daripada ni kadang dia akan start kan. Dia akan detect lah. Alright. Setakat ni boleh. Cuba you login as ataupun Google you tu, Gmail you tu account UiTM lah. Okay. Okay, start. Okay, ada apa-apa lagi? Dah 3.50 dah. Okay, ada masa lagi lah sebenarnya. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya mengenai Scopus? Okay. Dia sama macam database lah, cuma dia ada kelebihan sikit lah dari sudut research tu sendirilah. Okay, kat advanced ni sebenarnya you boleh cuba add juga
Yang nak clear, boleh clear form, dia akan clear dan you boleh cuba buat searching semula lah. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya mengenai Scopus ni? Ada yang Kalau mengenai Scopus tak ada. tadi sebab saya nampak kalau on database ni jarang lah student sebab dia boleh cuba try and error kan. Unless kalau nanti mungkin next session dengan saya tak pasti. Saya benda leave kot. Yang tu lebih pada, yang tu lebih technical sikit. You kena betul-betul fokus. Kalau takut you tak faham tapi basically tu you boleh nampak lah. Okay. So untuk kehadiran semua boleh masuk Saya risau Boleh. kehadiran ni sebab boleh. Boleh. Kehadiran ni sebab nanti lecturer you all minta kat saya senang kehadiran you. So you kena isi tau. And then you nak minta you isi juga feedback form lah. Mungkin ada tambah baik yang pihak kami kena buat. Kami akan cuba tambah baik lagi lah untuk bantu you. Right? Okay. So tak ada apa-apa semua faham Saya rasa kalau semua faham, saya mungkin saya boleh tanya kawan saya nak hand over pada tim saya semula lah. Mungkin apa-apa dia untuk beliau share sebelum kita tutup sesi pada petang ni. Betul semua tak ada soalan ni? Dengan saya selalu kalau macam ada soalan ni, yalah saya boleh direct jawab kan. Kalau dekat email tu mungkin yalah platform lain kan tak sama dengan conversation kita. Alright. So saya nak minta lah semua kalau boleh PS library website tadi you jangan fokus pada on database saja. You boleh cuba juga platform ataupun yang lain. E-book, kita ada e-book, kita ada institutional repository, kita ada banyak yang lain boleh cuba. Bukan saja on database. Okay. Untuk e-book pun kita ada beli juga. Kita ada langgan, open access pun ada dalam tu. So sebenarnya selain daripada on database ni kita ada banyak platform lah. Tak nak je you guna. Kalau you tak guna, pada saya rugilah sebab kita banyak tak provide pada user lah. Especially student Alright. So tak ada soalan, tak ada, semua clear? Semua clear doktor. Alright. Yeah. Okay, so tak ada apa saya tamatkan sebenarnya. Sebelum tu tim saya Cik Azari ada ke? Tak ada. Alright, tak ada tak apa. Okay. Oh ni ada tim saya share ni mengenai chat ni, sekejap ni Chat ni dia ada maklumkan. Okay, ni dia bagi panduan lah kat you kalau you nak rujuk. Okay? Okay. So saya rasa setakat ni saja kelas dengan saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk sesi yang seterusnya lah. Okay, so diharapkan untuk modul ni you all clear dan boleh cuba nanti. Boleh cuba untuk dapatkan artikel yang diperlukan untuk you all punya final year lah. Untuk you all punya research. Right? So saya rasa itu saja. So kita tamatkan sesi kita pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa semua.